Yang ini paletau tak ada, tipetong tak ada. Yang ada, kasih tahu. Minggu ni lah. Minggu depan tak ada. Senang-senang nak ambil orang punya progress. Tak ada. Tak boleh. Mentah, minggu ni 5 tahun. Sebab ni sekut pada web. Jadi tak ada aki tau. Ada. Aki awak. Macam mana ada aki awak? Ni, dah bagi aki awak. Paletau. Background pun tak ada. Okay, minggu ni macam-macam cerita. Jadinya tadi pun dah kita mulakan dengan macam-macam. So, lagi macam-macam lah. Okay, clear. Sana clear. Alright, clear Alright, okay, baik. Ambuh dia orang ya. Weh, sama naik je. Kasih tahu pun buat hal, 5 tahun buat hal. Hari ni hari paletau. Bagilah peluang 2 minggu sekali ikut. Ambuh. Tapi tadi kasih tahu kata habis PKP baru nak on. Ambuh. Kalau cerita pasal habis PKP, bila? Liga pun dah start lah. Euro pun dah habis. Tahniah kepada Itali. Copa mereka pun dah habis. Tahniah kepada Argentina. Bola sepak takkan sunyi. Sebab apa? Liga Malaysia akan kembali pada 17 hari bulan Julai sebenarnya. Yang game pertama sebab untuk Liga Premier, yang antara perlawanan Selangor FC 2 lawan Sarawak United. Dan barulah diikuti dengan perlawanan-perlawanan seterusnya pada 24 hari bulan Julai secara keseluruhannya. Liga Premier dan Liga Super akan beraksi. Tapi persoalannya sekarang, beraksi juga. Adakah dengan penonton ataupun tiada penonton? Aduh, takkanlah dah lah tengok kelayakan Piala Dunia guna TV juga. Copa TV juga, takkan nak kita kebang ke sana. Tengok Euro, tengok TV juga. Takkanlah Liga kita pun nak tengok kat TV. Itu pun kalau ada kat TV. Yelah, yang adanya yang pasti dekat YouTube lah. Tapi ke TV juga. Kalau tak TV, skrin telefon. Sama lah, tak ada dapat tengok secara realiti, tak ada. Jadi Paletau haraplah kepada anda semua di luar sana, kita sama-sama. Sekarang ni memanglah orang kata orang bising-bising pasal menteri miti ke mitos ke apa. Kawan rasa itu bukan miti tu, itu mitos lah tu, menteri mitos tu. Nak salahkan yang ni, nak salahkan yang tu. Tak apa, biar. Dia memang dah bersalah. Biar dia jawab dalam kubur nanti macam mana. Sekarang ni kita sebagai rakyat ni, sebagai masyarakat, kalau anda nak datang ke stadium, kita sama-sama kena menang. Kita sama-sama jaga diri kita. Cakap tentang jaga diri kita ni. Minggu ni ada 11 kes hari tu. Hari ni lagi teruk. Aduh, tak pernah nak turun lah. Macam mana kita nak benterah benda ni? Macam mana kita nak benterah? Tapi harap kita doa sama-sama supaya COVID-19 ni akan dapat dihapuskan. Kalau tak hapus sekalipun, dikurangkan. Jadi kita yang main peranan untuk jaga diri kita, jaga kawan kita, jaga keluarga kita. Kita amalkan cara hidup sihat, amalkan SOP, norma-norma baru tu bukan hanya di bibir sahaja, tetapi kita laksanakan mengikut norma-norma baru tersebut. Kalau tuan nak try lah siasat, tak siasat tentang bola ni kan, nak try siasat macam mana nak selesaikan COVID-19 ni. Orang ni salahkan yang ni salahkan ni. Bila bercakap tentang bola sepak takkan habis ni, tadi dah cerita habis satu part, Liga Malaysia akan bermula. Lepas tu kita akan beraksi pula untuk Piala Asia bawah 23 tahun. Maknanya kita boleh kembali memakai jersey Harimau Malaya. Harimau Malaya, kami selalu ada walau di mana berada. Tetapi kalau COVID dah tak habis-habis, kita memang berada di hadapan TV, di hadapan gadget masing-masing. Tapi nak ceritakan tentang kelayakan Piala Asia bawah 23 ni, Malaysia dah buat keputusan. Hari tu Malaysia dah keluarkan statement, FAM dah keluarkan statement. Bagus media FAM ni sentiasa berkomunikasi dengan penonton, dengan penyokong, dengan menyatakan bahawasanya FAM akan menggunakan tim bawah 20, bawah kendalian Brad Bonnelly. Maknanya kat sini satu benda yang baru,
maka kita akan dapat kenal pemain-pemain muda negara kita yang kita tak kenal sebenarnya. Asyik kita berkata-kata tentang Safawi Rashid, Akia Rashid, Nur Syahrul Idan Talaha, Syahri Fikri dan sebagainya, tetapi pemain-pemain bawah ni kita tak kenal. Kalau dulu kita ada Harimau Muda A, B, C, ada liga-liga yang diketengahkan yang kita boleh kenal mereka. Tetapi sekarang kita dapat macam sunyi sepi bagaikan di kuarantin. Jadinya kali ini mereka menggunakan bawah 20 tahun. Dan bila bawah 20 tahun ni, Palatau sendiri pun tak kenal siapa mereka ni. Yang Palatau kenal dan mereka kena ambil peluang ini adalah Luqman Hakim yang berada di KB Cockridge sekarang, Arif Aiman yang berada di JDT, dan di ketika inilah baru kita tahu ramai anak-anak muda kita, anak-anak remaja kita, ubi-ubi kita yang bermain di luar. Seperti ni. Pang. Kalau tidak kita tak kenal, tak tahu pun dia ni siapa, main kat mana. Jadi kita dapat kenal, dapat tahu. Cuma persoalannya yang kalau tahu nak perkatakan pada minggu ini adalah sekiranya kalau kita menggunakan pemain-pemain bawah 20 ini, bagaimana pelapis senior kita? Kerana kita ada bawah 23 seperti Ramadan, JDT, seperti Syahrul Nazim, rambut Alfro dia. Saya punya game fest, saya letak Syahrul Nazim tau. Sebabnya rambut dia tu unik macam Amir Digital Bond dulu. Sekarang dia dah tua dah, dia tak sanggup nak bawa rambut berat-berat tu dah. Lepas tu kita ada Quinten Cheng. Quinten Cheng bukan Peng Quinten Peng tu itu editor dekat Digital Bond. Pemain Penang, Cina. Lepas tu kita ada lagi Hakimi Abdullah Terengganu yang kau bisik-bisik tak dapat wakil kebangsaan itu kan. So mereka ni lah bakat-bakat yang paling dekat dengan senior. Jadi kalau kita tak dapat tengok lagi aksi mereka di peringkat yang kompetitif, yang perlawanan kompetitif ni, adakah mereka ni akan diserapkan terus ke dalam skuad senior? Itu persoalan dia. So bakat mereka ini akan jadilah seperti seorang player yang akan Palatau telefon sekejap lagi. Kita tak nak jadi macam tu. Jadi je. Tapi yelah, nak hantar bawah 20 ke 23 ke siapa ke, it's okay. Menang kalah kita atas padang. Kita sebagai penyokong kena teruskan perjuangan. Tapi persoalannya tetap ada. Adakah plan yang disusun oleh FM ini adalah plan yang betul? Kalau sebelum ini Palatau menceritakan tentang plan yang tak betul. Buat plan satu plan tak habis, cantah plan lain. Tak habis plan kedua ni, cantah plan ketiga. Yang ni tak tahu plan ke berapa ni, nak letak bawah 20 ni. Palatau bukan nak anti apa-apa, tetapi ini realitinya. Kalau anda rasa anda setuju dengan pernyataan Palatau, sila komen di bawah. Anda semua cakap nak Hakimi bermain, tetapi kat skuad senior memang tak akan dapat lah. Tak akan dapat sebab dia nak, kalau Hakimi nak kena main, Sumareh, Sapawi kena patok kaki dia. Arif Aiman nak main, Sapawi dengan Sumareh kena patok kaki juga. Luqman Hakim nak main, Nur Syahrul kena bersara. Syahri Fikri jangan recovery injury dia. Lepas tu Zuhelmi di Paula tu tarik balik LIC dia. Dapat dia main. Tapi kalau betul dia orang ni akan diserapkan, it's okay, never mind. Kita akan teruskan perjuangan skuad Harimau Belaya untuk Piala Asia. Waduh, balalah ya. Kau orang agaknya cak jari kat tangan tu hilang dah. Hilang cak jari kat tangan tu. Macam ni baru betul penyokong. Sentiasa mendesak persatuan supaya melakukan perkara-perkara yang betul. Persatuan tak buat gini, kita faham gini. Persatuan tak buat macam ni, kita faham macam ni. Tapi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, agak-agak lah nak keluar kenyataan, nak keluar statement. Contoh hak ni, agak-agak korang lah. Betul tak betul statement yang dia bagi ni? Tapi Palatau pernah sekali Palatau komen. Lepas tu ada pula orang lain masuk. Dia komen apa? Kalau tak betul, bagi dia tahu lah benda betul. Aku bukan macam admin group ni nak suka-suka hati je bahas. Kadang-kadang betul kata KKM, jangan share, jangan kongsi benda yang benda yang tak pasti. Ini kita tak follow pun benda yang KKM bagi tu. Patutlah COVID meningkat-tingkat. Itu Palatau ada PM tepi lah. Palatau ada PM tepi dengan admin ada setengah admin ni. Poin tu salah tu. Poin Palatau beritahu kan, ya ke bro? Dia jawab kan. Jawab apa? Dia jawab, minta maaf. Kau kan nak jadi Palatau ke? Palatau jemput kan? Tapi bercakap tentang jemput ni, Palatau pernah nak ajak dia masa sesi pertemuan antara pengurusan. Tapi apa yang berlaku? Sunyi, sepi, senyap, tak membalas. Katanya ada hal penting lain lagi yang perlu diutamakan. Tak kisah, Palatau faham. Masing-masing ada komitmen masing-masing. Tetapi biarlah bertindak sebagai orang yang berfikiran waras. Bukannya mengkinzi buta je. Tak. Jangan. Allahu Akbar kau Lepas tu dengar cerita lagi, ada cerita lagi. Big Boss bahagian media pun ada panggil admin ni untuk datang ke office. Tapi
Bila tanya alamat mana? Bagi alamat, senyap. Taknya data-data. Kenapa Jadi tak salah. Apa yang kau buat tu tak salah. Bagus. Sebab mendesak supaya kita jadi yang lebih baik. Tetapi biarlah cerdik sikit. Dah keluar dah pasal lepas kan. Dia dah hilang kepala tahu tu. Bila marah dia hilang. Bila marah dia tukar jadi lain. Jadinya tak kisahlah orang nak benci kepala tahu ke, nak maki ke sebabnya komen perkara ni kan. Tapi kepala tahu berfikiran kepala tahu perlu menyatakan perkara tersebut. Tak salah nak tegur. Biar kena cara dia. Sebab kepala tahu ada perasan. Tengok ada buat sesi Google Meet betul. Sesi apa? Online, komentar, bertukar pendapat. Cantik. Itu sangat cantik. Cuma kalau ada yang tak betul tu, kepala tahu tengok dia orang perbaiki. Okey, cantik. Itu baru betul. Jangan nak menghasut para penyokong lain untuk membenci. Jangan. Jadilah penyokong yang positif, yang buat satu perkara tu untuk kebaikan, bukan untuk kepentingan diri sendiri. Orang cakap, orang-orang dalam pahal ni kepentingan diri sendiri kan. Macam sama dengan korang. Sama je. Kalau Kepala Tahu ni ada kuasa nak tunjuk kat korang apa yang berlaku di sebalik laman-laman sosial Seri Pahang FC ni. Hey, Kepala Tahu nak bongkar. Tak sampai hati lah. Buat apa? Mengaibkan orang kan. Jangan mengaibkan orang. Nanti orang akan mengaibkan kita. Tapi tak hilang lagi lah marah Kepala Tahu. Tak hilang lagi. Betul, memang tak hilang. Sebab apa? Sebab hari tu dia masuk set. Hari ni dengar suara je. Alamak. Aduh. Okey, tak apa. Tapi yang ceritakan Kepala Tahu, perasaan marah dia lagi ni. Kalau anda rasa marah, tarik nafas, tarik guna hidung, lepas guna perut. Benda perut pula mula-mula. Sebab apa? Sebab bila baca komen-komen pula baca komen-komen daripada para penyokong, yalah penyokong ada hak untuk berkomen suka hati je lah kan. Dia punya keyboard macam mana, biar kan. Tapi yang komen-komen yang kelakar juga yang Kepala Tahu boleh nak petik dalam Kepala Tahu minggu ni adalah ramai mempertikaikan kenapa pasukan-pasukan ni tak lawan dengan lig yang sama. Contoh Seri Pahang FC lawan dengan Selangor FC, Seri Pahang FC lawan dengan Kedah FC. Kenapa jadi macam tu? Kenapa kena perlu lawan dengan tim daripada Liga Premier? Macam mana kita nak dapatkan yang komen tu macam macam tak berhati sungguh dengan pasukan bola sepak. Okey, jadi untuk dapatkan jawapan tersebut, kita telefon seseorang yang pernah menjadi coach. Dia seorang coach yang berpengalaman yang sangat luar biasa. Kita call coach. Yes, korang dengar suara dia. Tapi nombor telefon dia dah menunjukkan nombor JC dia masa dia muda dulu. Halo. Assalamualaikum, Sir Z. Waalaikumsalam. Apa khabar? Khabar baik. Alhamdulillah. Hari ni baru saya perasan nombor Sir Z ni nombor tercantik dan nombor itu nombor JC Sir Z dulu Betul lah tu. Maknanya kalau saya tak save nombor Sir Z pun saya tahu dah ini nombor Zulhamizan Zakaria. Coach, saya Bayu. Yes, Cik Bayu. Coach, nak tanya dah, nak minta pendapat sikit dah dengan Coach. Yes, okey. Sebab 2-3 hari ni saya baca komen para penyokong Coach. Pasal kenapa kebanyakan pasukan-pasukan bola sepak sekarang ni dia tak friendly dengan pasukan bola sepak sama lig. Contoh Pahang dia tak friendly dengan Selangor, dia friendly dengan Terengganu FC 2. Kebanyakan tim-tim ni. Kenapa ya Coach? Sebagai coach? Dia macam ni. Bila pertandingan dah dekat, macam Euro lah. Dia orang tak akan lawan sesama tim yang kuat. Akan bertanding. Dia akan yang akan bertanding. Dia akan lawan tim yang tak berapa kuat untuk dia orang nak cari kesepahaman tim. Ya, itu betulnya. Ya. Bukan nak menang Coach kan? Bukan nak menang. Sebab kalau dia lawan tim yang kuat, dia tak boleh nak macam saya plan main 4-3-3. Kalau saya lawan tim Argentina, Messi, dia orang duk control game, duk attack. Macam mana saya nak tengok keberhasilan 4-3-3 saya? Nampak? Untuk perkataan Coach sekarang, kita berada dalam segmen Kepala Tahu Coach. Okey, sebabnya macam saya kata tadi, saya baca komen penyokong ni daripada dulu dah. Tertanya jugalah kenapa tak lawan tim kuat, dan saya rasa orang yang boleh menceritakan hal ini adalah Coach Z. Sebab apa? Sebab penerangan Coach Z tu mudah. Dia bagi contoh pula Euro. Okey, tadi Coach cakap sebab untuk tengok kita punya team kan, sebab tu kita lawan team yang biasa. Jadi ada lagi tak satu lagi, kalau
kebanyakannya tak lawan sesama sendiri yang bermain satu lig. Dia tak mau pihak musuh dah tahu akan kekuatan dan kelemahan pasukan dan itulah. Aduh, benda tu simple lah aku sayang. Kenapa penyokong kita tak ada fikir macam tu Aduh, ni sebab media lah ni tak beritahu. Awak kenalah terang ke dia orang. Alamak, kita pula kena dengan coach. Okey coach, terima kasih banyak. Jelas? Jelas. Terima kasih, terbaik. Okey. Terima kasih banyak coach. Okey, banyak. Take care, jaga diri. Okey, sama Wayu. Okey, Assalamualaikum. Salam. Sempat lagi dia bahas ke kita. Masya Allah. Itu dia Zulham Mizan Zakaria, okey, yang famous dengan jersey nombor 16. Salah seorang pemain yang sangat orang kata istimewa. Kenapa istimewa? Sebab dia main untuk Pahang. Lepas tu dia lari ke Perak, tapi dia boleh balik ke Pahang. Biasanya orang yang keluar pada Pahang tak boleh datang ke Pahang lah. Itu lagi istimewa NSZ, dan pada sampai hari ini dia masih lagi giat membantu pemain-pemain ataupun tim-tim yang memerlukan tenaga beliau. Tapi ceritakan seperti mana yang Sir Z cakap tadi, betul lah. Itu jawapan dia. Walaupun hakikatnya kalau korang perasan ada perlawanan persahabatan di antara tim-tim yang sama lig. Contoh macam Pahang hari tu dia main 3 penjuru dengan Terengganu, Melaka, tak ingat lah. Tapi ada yang lagi main 3 penjuru kan. Itu tak panggil perlawanan persahabatan. Itu dia akan jadikan perlawanan, orang kata satu perlawanan, ada hadiah. Kita boleh ambil tempat, ambil bahagian dalam liga tersebut ataupun kejohanan tersebut untuk mempertingkatkan persefahaman pasukan kita sendiri ataupun mencari fitness game. So, harap anda semua dapat jawapan tentang kenapa asyik main dengan Premier League, tim lain. Kita bukan nak menang guys. Yang kita nak cari di perlawanan persahabatan adalah fitness game. Kita nak cari persefahaman antara pemain. Masa tu lah macam Sejak cakap tadi, kita nak guna taktikal 4-3-3, nak guna 4-3-2-1, nak main 5-3 nanang. Apa tu? Berat nanang. Dia bijak bila komen. Jangan pakai sembur je. Harap boleh hilang nama marah ni. Tu pasal penyokong. Tak habis-habis lagi pasal penyokong. Yang ni kawan 2-3 hari baru ni pada tahu terduduk seorang diri. Lepas tu dapat satu WhatsApp daripada seorang penyokong ni. Dia bertanyakan, boleh tak pada tahu tanya atau cari di mana seorang pemain ni. Pemain ni dulu dia mewakili Seri Pahang FC. Masa dia wakil Seri Pahang FC, masa tu tak ada Seri Pahang FC lagi. Masa tu Pahang FA. Masa dia wakil Pahang FA tu, dia ni adalah seorang pemain yang sangat bagus. Walaupun dia bukan pemain kesebelasan utama, tetapi bila dia masukkan Liga Pahang ada blue tick. Okey, berita panas. Berita yang baru kita terima. Seri Pahang FC dah dapat blue tick. Kau cakap apa? Nak cakap apa? Kutuk je. Tak ada apa-apa pun. Ada apa-apa? Saya relax je. Tak ada apa pun. Tak ada good morning, good night. Tak ada. Nak buat borok-borok dengan player kat Twitter. Tak ada. Tak ada kafe-kafe kat padang training. Tak ada. Tak ada food banker berapa ke. Tak ada. Tiba-tiba ada. Blue tick Berbalik kepada cerita kita tadi. Tengok. Dia datang macam tu, kita masuk macam ni. Kita pun boleh buat macam FFM lah. Satu benda tak habis, boleh masuk benda lain. Pemain kita yang pada tahu nak masukkan ini adalah kalau masuk mesti ada gol. Lepas tu kaki kiri dia memang padu. Beliau adalah gol dulu. Kalau tak dapat, baru pada tahu beritahu siapa orang dia. Assalamualaikum. Faizul. Ya. Apa khabar Pejo? Baik. Kawan ni Pejo nak menyampaikan hasrat para penyokong. Ada orang suruh cari mana Pejo sekarang. Main bola lagi tak? Dah, tak main dah dia. Awak muda pada saya lagi tau Pejo. Dah, tapi mana tim pun tak ada. Tak ada kabel pun tak orang masuk. Betul ke? Sedih pula dengar suara kau cakap gitu. Kambing tu. Tak, ini cakap memang realiti ni. Betul. Okey. Apa yang ada? Bakal jatuh nombor 2. Yang penting ada orang dalam. Jeng je. Ada orang dalam. Yang ni ada orang dalam. Main ke tak main ke, bagus tak bagus ke. Itu nombor 2. Yang penting ada orang dalam. Nombor satu dia? Nombor 1 orang dalam lah. Orang dalam lah. Kalau tak bagus pun dapat juga. Itu realiti. Banyak masalah gaji. Awak rindu tak zaman dulu Pejo? Kalau dulu macam mana Pejo? Kalau masa main kegemilangan kau dulu, tetap ada orang dalam enggak ke? Itu ada, tapi tak ni sangat lah kan. Yang penting bakat tu. Betul juga kan. Yang dulu orang dalam tapi yang main tu tetap berbakat. Dulu kalau orang dalam Zaizah je. Bodoh Pejo.
Jap. Pejo, sekarang ni awak buat apa? Saya tak ada buat apa. Ni kerja lah. Kerja Jamal je lah. Kerja amal Weh, cukuplah media Pahang buat kerja amal. Awak jangan follow media Pahang. Kita senasib je ni Pejo. Kita tak buat, tapi cuma kawan nak sampaikan hasrat penyokong-nyokong lah. Memang ada orang menanya. Pak Letau buatlah, kontak lah Pejo kan. Kita selalu kontak orang kan. Kontak lah, cari mana Pejo. Lepas tu kebetulan semalam kawan tengok TikTok awak, kawan ingat hari ni nak telefon awak. Kawan cari nombor telefon, ada rupanya. Itulah tadi ingat orang lain tu. Weh, kau tak nak balik Pahang ke? Kau tanya aku buat apa? Main bola lah. Dah malas lah. Malas fikir bola dah malas lah. Weh, dah profesional sekarang. Dah FC. Bukan FA dah. Yelah. Tapi tak nak masuk balik. Surah. Lagi pun semua kau budak muda je. Tapi budak muda pun tak nak tunjuk bakat ni. Pejo, aku marah ni. Ni dia orang main macam mana? Tak, kau faham tak Pejo? Dulu, aku nak kembalikan kenangan ni Dulu, kau bukan first E Pejo. Betul tak? Ya. Okey, tapi bila kau masuk, game akan bertukar tau. Aku ambil gambar kau daripada mula sampai habis tau. Jadi aku tahu game korang. Ya. Bila ada pemain lain, contohlah awak ke Zidane ke siapa yang masuk, game akan bertukar. Faham tak maksud aku? Maksudnya korang akan sentiasa bersedia. Biasanya sekarang tak bersedia. Aku tengok sekarang budak-budak muda sekarang lembik. Diorang main ni sebab apa tak tahu lah. Sebab nak glamour ke, sebab nak gaituan ni tak tahu lah. Tolong nasihatkan satu jiwa tak ada Tapi kalau saya cakap orang marah Pejo. Siapa marah? Marah apa ni? Dia orang marah, player marah kata, siapa tak nak menang, siapa tak nak main dengan Pahang. Contoh. Kita daripada luar, kita tahu tengok. Betul Pejo. Betul. Itu sangat-sangat betul. By the way Pejo, jaga diri. Terima kasih banyak-banyak. Simpan nombor aku. Okey. Tunggu pada tahun minggu ni. Baik. Assalamualaikum. Aku terpaksa potong-potong apa yang dia cakap. Sebab apa? Aku dengar suara dia tadi dah macam lain tau. Minta maaf lah kepada penonton-penonton pada tahu masa dia cerita pasal ada orang dalam tu. Dia macam kecewa gila. Sebab apa kita lihat? Dia bermain dengan Pahang FA suatu masa dia sangat baik. Dan dia ditawarkan ke Johor Darul Takzim. Bermain dengan JDT 2. Sampai ke Sudah dia tak main. Sebab apa? Sebab coach tak suka. Tapi kenapa dia pergi ke sana? Pada tahun nak tanya sebenarnya, kenapa? Tetapi disebabkan tadi dia kata suara saya bergema, tak jelas. Jadi kita biarkan jadi persoalan dahulu. Janji pada tahun dah jumpa dah dia ni kat mana. Dia bekerja di mana, dia berada di mana, dia buat kerja amal katanya di Kajang kat sana. Sebab dia bekerja di kedai halal mat. Weh, tak boleh belah. Jom kita tengok sekejap video-video dia zaman-zaman kegemilangan dia. Aku macam touching pula bila dapat call Pejo ni. Minggu ni memang minggu buat pada tahun marah Semua benda nak marah. Cik baiklah pada tahun boleh tarik nafas. Dan yang isu kali ni pun marah juga. Marah dalam ketegasan. Di manakah keadilan untuk Bella? Justice for Bella. Dia seorang remaja OKU. Didera, disorok. Tapi bagaimana pusat asuhan, pusat jagaan ni yang tak berlesen boleh beroperasi? Tak direman-reman, tak ada tindakan. Secara tak langsung sebenarnya terfikir juga JKM tak ambil tindakan ke? Baru ambil tindakan. Bukan tak ambil tindakan, baru ambil tindakan setelah diviralkan. Terima kasih kepada Kak Mona kerana carikan keadilan, ungkaikan segala kronologi. Dan please kepada mereka yang berkenaan, keadilan perlu ditegakkan. Raja adil, raja disembah. Raja zalim, raja disanggah. Politik wang kita boleh benteras bila kita bersatu demi satu kebenaran. Takbir. Tapi ada juga yang tak adil ni. Ada juga yang tak adil. Tak adilnya kerana kita orang tak dapat nasi minyak daripada Coach Dola Saleh. Come on Coach. Sekarang ni memang tak ada majlis. So boleh je nasi minyak tu di-COD kan kepada kami-kami ini. Di mana selamat menyambut menantu terakhir lah kot. Kan? Sebabnya Daniel anak bongsu. Selamat hari perkahwinan. Apa yang korang tak tahu, Palatau dah bagi tahu. Apa yang korang tak tahu, Palatau tak tahu. Sama-sama kita buat Palatau. Jangan lupa subscribe Digitipun TV, like, komen dan share. 5 tahun. Tadi mula-mula dia bunyi, habis dia bunyi pula. Alah. Esok 5 tahun esok. 5 tahun. Hari ni pada tahun.